Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya, di atas segala limpah kurnianya. Kita masih sama-sama dapat berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk melaksanakan tanggungjawab kita, tugasan sebagai seorang hamba dalam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pagi ini ujian yang begitu besar, hujan yang turun merupakan satu petanda antara kekuatan kita sebagai seorang muslim yang istiqamah dalam melaksanakan solat subuh secara berjemaah ataupun kita gagal. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kepada kita untuk terus beristiqamah, untuk merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu subuhnya, bersujud, beristighfar, dan kemudian kita duduk seketika untuk mendengar ataupun sama-sama kita melihat beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu renungan, sebagai suatu motivasi untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari nanti. Dan insya-Allah dalam minggu hadapan kita akan bermula masuk pada fasa yang baru. Sekarang ini masih berada dalam bulan-bulan Syakban. Kita masih berada dalam keadaan untuk sama-sama kita mempertingkatkan ibadah kita, kita mempertingkatkan diri kita untuk merasakan bahawasanya Ramadan kali ini pasti sekali lagi berbeza daripada tahun-tahun yang sudah. Dan ini merupakan Ramadan yang kedua kita bersama-sama merasakan dalam keadaan pandemik, merasakan berada dalam keadaan berjaga-jaga, dan sudah pasti kita memerlukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi menenangkan diri kita, bagi menenangkan, mententeramkan jiwa kita yang sedang berhadapan dengan masalah. Seperti mana pada bulan yang lalu telah saya kongsikan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memperkatakan, yang membahaskan tentang persoalan sakinah, yang membahaskan ataupun Allah Subhanahu wa taala nak menyampaikan tentang ketenangan, bagaimana nak merasa tenang, bagaimana nak merasa aman, bagaimana nak merasa kebahagiaan, kegembiraan bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutamanya ayat-ayat ketenangan. Pada bulan yang lalu telah saya perkongsikan satu daripada beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dalam sakinah. Dalam Al-Quran berjumlah tentang sakinah. Sin, alif, kaf, ya, nun, ta marbuta, sakinah. Allah Subhanahu wa taala bercakap dalam keadaan yang berbagai-bagai. Allah bercakap dalam ayat daripada suratul Baqarah pada ayat yang ke-248. Allah bercakap dalam suratul Taubah surah yang ke-9 pada ayat yang ke-26 dan pada ayat yang ke-40. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membicarakan pada ayat yang pada surah yang ke-48, pada suratul Fath, pada surah pembukaan, pada ayat yang ke-4, 18 dan ayat yang ke-26. Pada bulan yang lalu kita membincangkan pada ayat yang ke-4 di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentera langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sebagai seulang kaji, dalam kita nak bertemu dengan Ramadan, kita pasti akan bertadarus, kita pasti akan bertilawah, dan kita berusaha sedaya mampu seandainya kita dapat mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Tetapi seperti mana selalu saya menegaskan, seperti mana saya selalu tekankan, dalam kita membaca Al-Quran, kita menjaga makhrajnya, kita menjaga tajwidnya, kita menjaga tilawahnya. Jangan sekali-kali untuk kita lupa pada terjemahan.
pada kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kerana itu juga adalah tuntutan agama kita, tuntutan Allah, tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Fath, seperti mana kita tahu bahawasanya ianya adalah kisah pada pembukaan kota Mekah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan ujian pada peristiwa Hudaibiyah, pada peristiwa Bai'atul Ridwan, pada peristiwa tentang perjanjian di mana golongan kaum kafir Quraisy tidak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah setelah bertahun lamanya Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan kemudian bila mana nak masuk ke dalam kota Mekah, Nabi dihalang dan ditahan. Nabi mula-mula nak hantar Umar bin Khattab, tapi Umar kata, "Ya Rasulullah, jangan, mereka tahu aku bagaimana." Lalu diutus Osman. Tetapi Osman bin Affan tidak pulang-pulang sehinggakan suatu khabar berita palsu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan qutila Osman. Osman telah dibunuh. Sedangkan Nabi berada dalam keadaan ihram, Nabi membuka kain ihramnya dan kemudian Nabi menyembelih seekor kambing dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang ingin bersama aku?" Dan akhirnya para sahabat yang lain juga membuka kain ihram mereka dan menyembelih kambing sebagai tanda denda. Dan kemudian Nabi sallallahu dan mereka bila mana selesai daripada perbuatan tersebut, tiba-tiba muncul Osman bin Affan dan merupakan itu adalah peristiwa palsu. Dan kemudian Osman menyatakan golongan kaum kafir Quraisy tidak membenarkan kita untuk masuk ke dalam kota Mekah, tetapi itu merupakan suatu petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan balik, antara ayat-ayat yang turun adalah di antara ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Fath sebagai suatu khabar gembira Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan mukminin, kepada golongan orang-orang Islam, bahawasanya ini adalah sebagai satu pembukaan. Satu kali nanti pada satu masa pada tahun berikutnya mereka dapat masuk ke dalam kota Mekah tanpa ada peperangan, tanpa ada satu cetusan darah pun yang keluar di tanah haram pada ketika itu, tak ada. Dan bila mana masuk saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memecahkan segala berhala yang ada di sekitar Kaabah Al-Musharrafah dan yang ada di dalam Kaabah dipecahkan, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk naik ke atas Kaabah dan melaungkan azan. Jadi suratul Fath ini merupakan satu pembukaan yang perlu kita lihat pada terjemahannya, ada berbagai-bagai kisah. Sebab itu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat yang keempat, anzala sakinah, Allah turunkan sakinah, Allah turunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati-hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah akan tambahkan keimanan mereka, dan walaupun mereka tu dah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tambahkan lagi. Apatah lagi kita kalau katalah kita melihat seperti mana dalam suratul Fath pada ayat yang ke-18, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sekali lagi, Allah menceritakan kepada kita tentang peristiwa Hudaibiyah sekali lagi. Apa Allah kata? Allah kata, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah berikan spesifik kat mana mereka ni lakukan bai'ah, kat mana mereka ini lakukan sumpah setia janji, kat mana? Tahta syajarah, di bawah pokok, di bawah pohon. Dekat mana? Dekat Hudaibiyah. Dan kemudian Allah menyatakan fa'alima fi qulubihim. Kemudian Allah sambung lagi, fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Pada ayat yang ke-18 Allah ceritakan dalam ayat yang pendek, tetapi ada 3 bahagian. Yang pertama Allah nyatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah nyatakan sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Itu yang bahagian yang pertama. Yang bahagian yang kedua Allah menyatakan fa'alima fi qulubihim, yang di mana maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Kemudian Allah menyambung fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah nyatakan dan kemudian Allah menyatakan dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka yang kemenangan yang dekat. Allah berikan 3 fasa dalam satu ayat,
bagaimana berlakunya perjanjian Hudaibiyah, bagaimana berlakunya suatu perjanjian. Ketika mana Allah nak menyampaikan, lihat dalam tafsir, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan fa'alima fi qulubihim, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Hati siapa? Hati orang mukmin. Bagaimana hati orang mukmin? Di dalam tafsir Ibn Kathir yang ditahqiqkan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau menyatakan bahawasanya sikap ataupun fa'alima fi qulubihim, Allah mengetahui hati-hati orang mukmin yang berjanji sumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada dua sifat dia. Apa? Dr. Fattah Abdul Salah Al-Khalidi menyatakan, yang pertama, Allah dah mengetahui mereka ini adalah orang yang jujur. Maknanya kita nak kena belajar, walaupun suratul Fath ini adalah tentang peristiwa Hudaibiyah yang Allah ceritakan kepada kita, tetapi dalam hari ini, bila mana kita menyatakan suatu perjanjian baik dengan manusia ataupun dengan Allah, dalam solat kita menyatakan bahawasanya solatku, hidupku, matiku ni adalah untuk Allah. Kita berjanji setia dengan Allah, kita berjanji dengan manusia. Saya jumpa awak hari ini pukul 3. Yang pertama sekali, bila mana kita berjanji, Allah memberikan gambaran fa'alima fi qulubihim, Allah dah mengetahui kita ini melafazkan janji itu memang benar-benar jujur ataupun tidak, setia ataupun tidak, dan kemudian patuh dan taat. Ini adalah yang diberikan gambaran oleh dalam tafsir Ibn Kathir yang disyarahkan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Maknanya, bila mana Allah memberikan, Allah tahu tentang hati-hati orang-orang mukmin yang berjanji setia, yang bersumpah setia, maknanya dia mesti jujur, dia mesti taat, dia mesti akur dengan apa yang dia janjikan. Sebab itu kalimat, bila mana kita berjanji, selalu kita menyatakan insya Allah. Tetapi kesilapan kita insya Allah kita ni hanya sekadar suatu lafaz. Sebenarnya kaedahnya, bila mana kita berjanji dengan seseorang hamba Allah, ataupun kita nak lafazkan insya Allah, bukan kita tak usaha. Kaedah ini yang pertama, sebelum kita lafazkan insya Allah, ataupun kita dah lafazkan, okey, besok kita jumpa pukul 2. Boleh insya Allah. Tapi kita dah tahu dah, besok tu tak boleh dah. Bila besok tak boleh, cakap tak boleh. Tapi insya Allah saya cuba. Tapi insya Allah saya cuba, memang dia tak cuba langsung. Tapi sedangkan dalam Islam, bila mana kita melafazkan insya Allah, yang pertama sekali adalah berusaha untuk melaksanakan. Bila mana dah berusaha untuk melaksanakan, tak dapat nak dilakukan, maka itulah insya Allah. Tapi bila mana kadang-kadang kita ni lafazkan insya Allah hanya sekadar adat, hanya sekadar orang kata apa, rutin kebiasaan kita, tak nak kecewakan orang lain, kita pun cakap insya Allah. Tapi kita tahu kita tak buat pun. Itu merupakan salah satu kesilapan yang begitu besar. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang sama, Allah menyatakan tadi, fa anzala sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah datangkan, Allah berikan ketenangan atas mereka, para sahabat yang ada pada ketika itu. Kita dalam kisah sejarah, walaupun surah ini bercakap tentang peristiwa perjanjian Hudaibiyah, cuba kita lihat. Saya nak bawa pada tuan-tuan untuk kita melihat antara bai'ah, antara perjanjian pertama yang berlaku dalam Islam. Bukannya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah berlaku selepas beberapa tahun selepas Nabi berhijrah. Tapi bagaimana perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa yang pertama, perjanjian teguh setia Nabi dalam Bai'atul Ridwan ataupun Bai'atul Aqabah, Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah adalah perjanjian yang pertama. Yang kedua berlaku dalam Islam adalah perjanjian Hudaibiyah ataupun yang dipanggil sebagai Bai'atul Ridwan. Kita lihat bagaimana peristiwa di dalam Bai'ah Aqabah. Aqabah ni tempatnya di mana? Dekat negara Jordan ada tempat namanya Aqabah, pantai. Tapi itu bukan tempat Bai'ah Aqabah yang berlaku. Tetapi Bai'ah Aqabah yang berlaku adalah di antara, ataupun yang kita katakan sekarang ini, di antara Mina dan juga Aziziyah. Kerana tempatnya berdekatan dengan tempat melontar jamrah Aqabah.
Aqabah, Ula dan juga Wusta. Berdekatan kawasan-kawasan situ. Dan ada tanda-tanda yang telah diletakkan oleh kerajaan Arab Saudi sebagai tempat ini adalah antara tempatnya di mana yang berlaku. Syekh Mubarak Furi dalam kitab beliau Rahiqul Makhtum, buku yang telah diterjemahkan dalam berbagai-bagai bahasa, yang diletakkan antara buku sejarah tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terbaik. Dalam buku tersebut beliau memberikan Bai'ah Aqabah yang pertama, sebab Bai'ah Aqabah ini berlaku dua. Ada yang pertama dan ada yang kedua. Ini berlaku sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Ini berlaku dekat Mekah. Perjanjian Hudaibiyah, Nabi dah bergembira, Nabi dah bersama umat Islam dengan tenangnya, dengan amannya, gembiranya, kerana mendapat tempat, kerana dua golongan Aus dan Khazraj telah menerima baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi balik ke kota Mekah sebab Nabi dan para sahabat rindu pada kota Mekah. Tetapi perjanjian bagaimana Allah susun? Kalau dilihat pada suratul Fath, pada ayat yang ke-48 tadi, pada ayat yang tersebut Allah berikan beberapa gambaran. Antaranya yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dalam ayat yang ke-18 pada surah yang ke-48, Allah memberikan tiga keadaan di mana Allah memberikan Allah memberikan gambaran orang-orang mukmin ini yang Allah Subhanahu Wa Taala akan redai. Kenapa bukan orang muslim yang Allah redai? Kenapa orang mukmin? Kerana belum tentu seorang muslim itu menjadi seorang mukmin. Kerana mukmin itu perkataan asalnya daripada mana? Daripada iman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keimanan, tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadi orang mukmin. Tetapi muslim adalah orang yang beragama Islam, dia masih general, dia masih dalam berbentuk umum. Mudah-mudahan dengan ibadah kita, dengan kesungguhan kita menuntut ilmu, mudah-mudahan kita akan mendapat tempat sebagai seorang mukmin. Dalam ayat yang ke-18, Allah memberikan gambaran kepada orang mukmin, Allah memberikan gambaran kepada bagaimana rupa bentuk berjanji setia, dan kemudian Allah memberikan rupa bentuk bagaimana orang yang tenang. Yang pertama, orang mukmin, Allah akan memberikan keredaannya. Bila mana seorang mukmin itu berjanji setia, bersumpah setia, hatinya adalah orang yang jujur. Dan kemudian bila mana seorang mukmin itu Allah nak memberikan ketenangan, Allah akan datangkan kemenangan dalam konteks pada perjanjian Hudaibiyah. Tetapi dalam konteks sekarang ni, kita dah tak ada peperangan. Tetapi apa yang Allah akan bagi, walaupun pada ayat yang ke-18 Allah menyatakan fatahan qariba, kemenangan, pembukaan yang paling dekat. Tetapi dalam hari ini, kehidupan hari ini, bila mana kita bermukmin, kita ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tahu hati kita, kita bersumpah janji mudah-mudahan kita jadi orang yang jujur, Allah akan permudahkan segala urusan kita di atas muka bumi ini. Sebab tu dalam satu wasiat dinyatakan, seorang sahabat datang bertemu Nabi, ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat dan aku tak akan tanyakan kepada kamu selepas ni. Takkan. Antara wasiat Ibnu Abbas, apa yang Nabi SAW nyatakan yang pertama sekali, Nabi menyatakan, ihfazillah yahfazuka, peliharalah Allah, nescaya Allah akan pelihara kamu. Jadi dalam konteks ini, bila mana kita berjanji setia dengan Allah, solatku, ibadahku dan sebagainya hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sumpah kita, janji setia kita itu adalah benar-benar penuh kejujuran, Allah akan permudahkan segala urusan kita. Berbalik kepada peristiwa Bai'atul Aqabah yang pertama, dia berlaku kepada dalam keadaan versi pertama, versi kedua. Kerana Bai'atul Aqabah merupakan suatu peristiwa sebagai suatu permulaan. Nabi nak masuk ke kota Madinah, Nabi dah sampai Taif sebagai contoh. Nabi direjam, Nabi dihina, Nabi dikutuk. Sampaikan malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nak tak aku himpitkan golongan Taif ini seperti mana aku himpitkan kepada golongan yang terdahulu? Nabi kata jangan. Aku akan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka ini diberikan keimanan,
Dan tanah mereka ini subur. Hatta sampai ke hari ini, kalau katalah kita pergi ke negara Arab Saudi, pergi ke Mekah, Madinah, kita pergi masuk dalam bin Daud, kita masuk ke dalam kedai-kedai yang jual-jual buah-buahan. Buah-buahan itu datang daripada mana? Datang daripada Taif. Pisang pun datang daripada Taif. Buah delima pun datang daripada Taif, antara yang paling terbaik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Sampai Taif pun Taif tak nak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hantar para sahabat untuk berhijrah ataupun duduk seketika di mana? Di Habsyah. Tapi tetap mendapat ancaman. Golongan kaum kafir Quraisy datang dan sebagainya. Walaupun tetap masih kata orang tu dilindungi. Tetapi bila mana Nabi nak berhijrah ke kota Madinah, yang namanya dulu adalah Yathrib, yang di mana di dalam golongan itu ataupun kaum yang menguasai kota Yathrib itu adalah siapa? Golongan Aus dan Khazraj. Siapa mereka? Ada sebahagian kitab sejarah menyatakan bahawasanya mereka ini adalah golongan Yahudi. Tapi mereka inilah yang mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada peristiwa Bai'atul Aqabah yang pertama, pada tahun yang ke-11 kenabian, Nabi masih berada dekat mana? Masih berada dekat Mekah. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada zaman tersebut ada ibadah haji, dan mereka ini daripada golongan Aus dan Khazraj yang digelarkan sebagai golongan Ansar, mereka ini telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama sekali, Bai'atul Aqabah pada tahun 11 kenabian, hanya 6 orang sahaja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan sumpah janji setia dengan penuh kejujuran. Beriman dengan sebenar-benar keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumpah setia dengan Nabi dengan penuh kejujurannya. Pada tahun berikutnya, pada tahun ke-11 kenabian, berapa orang jumpa Nabi? 6 orang. 6 orang balik belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang ada, tetapi Nabi serahkan tanggungjawab kepada 6 orang tadi untuk balik ke kota Madinah, balik ke kota Yathrib untuk sampaikan, menjadi ambassador, menjadi duta. Balik ke kota Madinah, tahun berikutnya datang sekali lagi. Tahun berikutnya, pada musim haji, bertolak daripada kota Yathrib, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa yang berlaku? Berapa ramai orang pula? Daripada 6 naik kepada 12 orang yang datang bertemu dengan Nabi. Daripada 12 orang tadi, 5 orang daripada perjanjian yang pertama pada tahun 11 kenabian, 5 orang tadi tolak 5, 12 tolak 5, berapa bakinya? 7 orang lagi ambassador datang jumpa Nabi. Secara total, dah berapa dah? Pada awal 6, kemudian 7. Kemudian balik sekali lagi. Daripada 7 pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada golongan Khazraj dan 2 daripada golongan Aus. Mereka ini menjadi sumpah setia mereka dengan penuh kejujuran. Allah berikan fathan qaribah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datangkan, untuk nak menetap dekat kota Yathrib. Itu adalah Nabi punya strategi. Ketika mana pergi ke Taif pun gagal, Nabi ubah. Orang datang pada jumpa Nabi, bersumpah setia dengan penuh kejujuran, nak menyampaikan bila mana fi qulubihim, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Bila mana kita nakkan sesuatu, maknanya kunci paling pertama adalah kejujuran yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nakkan doa kita istijabah, kita nak doa kita dimakbulkan Allah. Yang pertama sekali yang Allah akan lihat jujur, keikhlasan kita minta dengan Allah. Sebab apa? Peristiwa yang berlaku pada perjanjian Hudaibiyah ataupun Bai'atul Aqabah adalah peristiwa jujur. Kejujuran untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kunci kepada fathan qaribah, suatu pembukaan, sebagai suatu kemenangan yang Allah nak bagi. Kemudian pada peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua,
Maknanya Bai'ah Aqabah yang pertama berlaku pada tahun ke-11, berlaku pada tahun yang ke-12 kenabian. Pada Bai'atul Aqabah yang kedua, golongan kaum Yathrib berkembang. Bermula dengan 6, bermula dengan 7, walaupun 12 tolak 5 jadi 7. Tetapi pada tahun yang seterusnya, bermula hanya sekadar daripada 11, tahun ke-11 kenabian, tahun ke-12, tahun ke-13 tuan-tuan. Antara kemuncak sebelum Nabi memerintahkan kepada para sahabat, pada golongan muslimin, pada golongan mukminin pada ketika itu untuk berhijrah ke kota Yathrib. Berapa ramai? 70 orang. Daripada 6, daripada 12 naik terus kepada 70. Dan dikatakan dalam buku Rahiqul Maktum bahawasanya pada ketika mana sebelum 70 orang ini datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat kota Madinah, pada ketika itu namanya Yathrib, setiap mereka ini telah jadi duta yang cukup terbaik. Setiap ahli keluarga mereka ini telah masuk Islam. Sebab itu Nabi bila mana nak datang ke kota Yathrib, ada ke pertumbuhan darah? Tak ada. Nabi disambut, Nabi dinanti-nantikan. Jadi tugas ataupun strategi Nabi menghantar mereka ini daripada golongan mereka untuk masuk ke dalam kota Yathrib. Mereka yang lakukan sendiri sebelum Nabi sampai. Daripada 70 tadi. Tetapi apa yang berlaku bila mana daripada 70 tadi tu, Nabi lantik sekali lagi 12 orang sebagai kata orang tu ketua mereka, sebagai kata orang tu sebagai pakar rujuk ketika mana berada dekat kota Yathrib pada ketika itu. Tetapi nak sampai kepada fathan qariba, nak sampai kepada suatu pembukaan yang begitu tenang yang berlaku, bukan mudah bagi golongan Yathrib. Ada 3 peristiwa besar. Yang pertama adalah bila mana golongan kaum kafir Quraisy, golongan kaum kafir Quraisy dengan tiba-tiba dia tahu bahawasanya Muhammad ni telah melakukan satu dakwah di mana golongan kaum Yathrib datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sedang duduk. Tuan-tuan, ketika mana Nabi dekat Mekah, kita tahu peristiwa bagaimana Nabi pernah diusir. Tak boleh berjual beli, tak boleh datang melihat Kaabah, tak boleh. Tersisih di antara gunung-gunung yang ada. Golongan Aus dan Khazraj berjumpa dengan Nabi. Golongan kaum kafir Quraisy tahu peristiwa tersebut. Pertama sekali yang mereka ganggu, mereka menyekat perjalanan golongan Aus dan Khazraj dan memberikan khabar berita bahawasanya kenapa kamu nak bertemu dengan Muhammad? Muhammad ni itu ini dan sebagainya, menghina, menfitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan golongan dan Aus dan Khazraj ini duduk dalam satu rumah bersama-sama bersumpah setia bahawasanya untuk mengangkat kalimah Allah Subhanahu wa taala, ada satu ketukan yang begitu besar, ketukan yang begitu kuat dekat pintu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa itu adalah syaitan dalam hadisnya. Kemudian para sahabat tanya, siapa syaitan ya Rasulullah? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa itu adalah golongan-golongan kaum kafir Quraisy yang cuba nak mengganggu, memberikan ketukan yang begitu kuat dan sebagainya. Maknanya cuba nak menyekat. Dan malahan tak cukup dengan gangguan di pertengahan jalan, dan tak cukup dengan ketukan di rumah-rumah yang ada pada ketika itu. Golongan kaum kafir Quraisy sekali lagi, golongan kaum kafir Quraisy ketika mana di Habsyah pada pelayaran yang kedua, kalau katalah kita masih ingat dalam peristiwa tersebut, golongan kaum kafir Quraisy mengantar apa? Mengantar orang, mengantar wakil untuk bertemu dengan pemimpin pembesar golongan Habsyah. Ketika mana berlaku pada peristiwa ini dalam Bai'ah Aqabah, golongan pembesar kaum kafir Quraisy sekali lagi mengutus orang untuk bertemu dengan ataupun tulis surat dan kemudian bertatap muka dengan pemimpin kaum Yathrib pada ketika itu. Tapi sekali lagi ditolak, diprotes, tak diterima langsung.
Sebab apa? Kerja dah dilakukan pada tahun ke-11 lagi. Dakwah pada ketika itu yang bukan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi diamanahkan kepada 6 orang. Pada tahun yang kedua, pada tahun yang ke-12 kenabian, diantar lagi sekali 7 orang untuk menggerakkan dakwah secara senyap-senyap. Penyampaian tentang agama Islam berlaku dengan secara senyap-senyap perkara tersebut, tetapi diprotes. Kerana apa yang disampaikan oleh golongan kaum kafir Quraisy dengan apa duta-duta ambassador lakukan adalah jauh berbeza. Dan pada ketika bila mana golongan Ansar yang 70 orang tadi bertemu dengan Nabi, diganggu, disekat, mereka telah pun bersiap sedia. Dalam satu bab pada buku Raihul Maktum diceritakan bahawasanya golongan Ansar ni siap menggempur golongan kaum kafir Quraisy. Pada ketika mereka berada di Mekah, itu tempat golongan kaum kafir Quraisy tu 70 orang je. Tetapi mereka siap sedia ketika mana mereka ni kata orang tu disekat, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dengan berbagai-bagai gambaran yang oleh golongan kaum kafir Quraisy, golongan Ansar siap sedia. Dan bila mana golongan kaum kafir Quraisy bertemu dengan pemimpin golongan Yathrib dan diprotes dan direject, mereka balik, apa tugasan golongan kaum kafir Quraisy? Sekat pun tak jalan, dicaci dimaki pun tak jalan, jumpa dengan pembesar dekat Yathrib pun tak jalan. Apa yang seterusnya berlaku? Seterusnya yang berlaku apa? Kita usir aja dorang ni. 70 orang tadi tu diusir keluar daripada kota Mekah. Tapi itulah bukti bila mana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengetahui hati-hati mereka, Allah akan berikan fathan qaribah. 70 orang ni balik daripada 3 tahun berturut-turut, 11, 12, 13. Masuk tahun yang ke-14, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah menuju ke kota Yathrib. Jadi tuan-tuan, ayat yang ke-18 bukan hanya sekadar bercakap tentang satu peristiwa Hudaibiyah, tetapi daripada awal segala peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika mana adanya perjanjian sumpah setia, ianya adalah suatu perkara yang cukup memberikan kesan yang begitu besar. Pada istilahnya adalah fa'alima ma fi qulubihim, kejujuran yang ada di dalam hati seorang mukmin, Allah akan mempermudahkan, Allah akan memberikan ketenangan, Allah akan berikan bantuan. Kalau sakinah yang pertama adalah tentang bagaimana Allah mengetahui hati-hati kita, bila mana kita lakukan jujur, Allah tambah iman kita. Pada suratul Fath pada ayat yang ke-18, Allah tekankan sekali lagi tentang ketenangan adalah berbalik kepada kejujuran kita. Baru-baru ni dalam social media tiba-tiba kecoh setelah berbulan-bulan lamanya kita melaksanakan salat Jumaat 3 waktu. Tiba-tiba ada orang kata, oh tak boleh buat 3 waktu, nak kena tengok. Tuan-tuan, dalam keadaan pandemik yang sebegini rupa, fatwa merupakan salah satu jalan keluar. Allah tahu keadaan itu begitu rumit, Allah tahu. Tetapi melihat fiqh sebagai satu jalan keluar, seperti mana peristiwa Bai'atul Aqabah, kemudian ada sekatan dan sebagainya, tetapi lupanya ada satu bahagian portion yang membenarkan kita untuk melakukan solat zuhur, solat Jumaat sebelum terbit matahari. Peristiwa itu pernah berlaku. Sebab itu Majlis Fatwa Singapura mengambil pendekatan tersebut kerana nak meramaikan. Tetapi setelah keadaan seperti biasa, takkanlah kita nak buat 3 juga. Tak, berbalik pada 1. Tapi ianya adalah disebabkan kerana keadaan. Bila mana pada awal-awal, bila mana tuan-tuan masih ingat, hanya 1 waktu saja dibenarkan, semua orang bising. Bila mana ahli majlis fatwa berkumpul sekali lagi untuk memperkembangkan, sampaikan 3 waktu yang ada,
bukan hanya sekadar suka-suka, tuan-tuan. Ini adalah benda penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak capai masuk datang ke kota Yathrib yang dikuasai oleh golongan Aus dan Khazraj pun ambil masa 3 tahun. Apatah lagi kita dalam masa setahun berbagai fatwa yang keluar, tiba-tiba kita menggelecat, kita kata tu salah, ini salah dan sebagainya. Adakah majlis fatwa apa buat keputusan suka-suka ke? Tapi nak menyatakan fathan qariba itu bukan suatu benda yang mudah. Nak dipermudahkan urusan itu bukan suatu yang mudah. Sebagai golongan biasa, golongan awam, apa yang telah diarahkan oleh Majlis Agama Islam Singapura itu adalah suatu perkara yang dikatakan sebagai atiullah wa atiur rasul wa atiul waliul amr. Pemerintah, mereka telah memberikan satu jalan. Apa yang dikeluarkan walaupun tak kena dengan di hati, kita kata, tetapi mereka telah melakukan sebaik yang mungkin. Bila mana Nabi Allah Subhanahu Taala mengetahui tentang hati kita, tentang kejujuran kita, kita hentam sana, kita hentam sini, kanan kiri atas bawah semua kita hentam. Semua orang salah. Lepas tu pandangan kita paling betul ke? Tak juga, tuan-tuan. Sebab tu nak sampai kepada pembukaan kota Mekah pun Nabi diuji, apatah lagi kita dalam masa setahun ini, dah melebihi setahun pun kita diuji dengan berbagai-bagai fatwa yang ada mungkin kadang-kadang pelik, kita tak pernah dengar pun, terpaksa dikeluarkan adalah disebabkan kerana keadaan. Tetapi bila mana berbalik asal, sama juga, kita akan berbalik seperti mana asal. Sama, tuan-tuan. Contohlah, waktu saya belajar dekat Jordan dulu, ada kawan-kawan daripada Rusia, daripada Bosnia, ni negara yang hardcore sejuknya, yang memang 100% minus, yang sampai pada tahap yang pakai tebal-tebal pun masih tak jalan. Apatah lagi kita daripada negara Asia Tenggara, daripada Asia, badan kita belum tentu kukuh. Jadi antara persoalan yang mereka tanyakan waktu tu, dia tanya pada Syekh, arak tu haram tak? 100% lah kita jawab haram, kan? Betul tak? Tetapi mereka mengatakan bahawasanya betul arak itu haram. Tetapi antara cecair yang masuk dalam badan untuk memanaskan, kita buatlah panas air kopi sekalipun 100% panas, teh panas sekalipun, tapi sampai pada negara tersebut kita buat pada panas minum, dia jadi sejuk juga, tuan-tuan. Dan orang-orang Bosnia, negara-negara tersebut, Rusia dan sebagainya, bila mana sampai kepada -3, -5, maknanya itu dah pada level yang memang kita pun kira nak pakai sarung tangan ni pun tebal-tebal. Baju badan kita daripada kecil jadi besar. Sebab apa? Baju dekat dalam ni tebal. Tapi apa yang mereka katakan, hanyalah itu saja arak, liquor yang untuk memanaskan badan. Syekh kata, baik, kalau itu adalah antara solusi yang ada pada musim sejuk, Syekh kata boleh minum, tetapi pada kadar yang paling minimum. Sebab apa? Niat dia apa? Niat minum tadi untuk mabuk ke untuk panaskan badan? Niat mabuk atau panaskan badan? Panaskan badan. Jadi minum sekadar untuk memanaskan badan, dan bukan, oh, Syekh kata boleh, apa lagi kita minum. Kalaulah fatwa tu bawa balik Singapura, tuan-tuan, tonggang terbalik. Sebab tu fatwa bukan semua negara ambil boleh pakai kat Singapura. Oh, takkan kita nak kata tengok Arab Saudi, satu waktu je, tak ada 3 waktu pun. Kenapa Singapura nak buat 3? Boleh ke tak boleh, bla 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 bla. Arab Saudi dekat Masjidil Haram tu berapa besar, tuan-tuan, tempat dia. Nak masuk pun susah. Tuan-tuan jangan ingat ramai orang masuk, tak perlu nak booking. Mereka lah yang keluarkan booking utama. Nak buat umrah pun booking, nak solat pun booking. Masjid Nabawi pun benda sama.
Kita dekat Singapura ni, kadang-kadang masjid waktu solat Jumaat dia akan jaga kukuh sebab tempat terhad. Tapi kadang-kadang sikap kita harus ingat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat yang ke-18. Fa'alima fi qulubihim. Kita buat booking, Allah tahu kita jujur untuk datang atau hanya sekadar nak try sistem je. Kadang-kadang tak try sistem pun. Datang, saya tak buat booking. Saya nak masuk. Dah terang-terang lah pegawai kata tak boleh. Lepas tu kita mengamuk pula. Minggu lepas saya kena sekali. Dia kata, saya tanya, cik ada buat booking? Tak ada. Awak patut sediakan tempat 1-2 tempat kosong untuk orang yang tak buat booking masuk. Saya cakap, kalau saya bagi satu orang, yang lagi balance 10 orang kat belakang ni nak buat apa? Mesti semua orang nak masuk. Semua orang nak masuk. Tapi dalam keadaan sekarang, kita juga harus bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tak dapat tempat, orang lain tak dapat tempat. Dalam minggu hadapan 12 hari bulan, kalau mengikut perkiraan hisab, kita akan bermula dengan Ramadan pada tanggal 13 hari bulan April. 12 hari bulan kita akan bermula dengan tarawih. Sudah pasti minggu pertama itu adalah minggu paling kecoh. Sebab apa? Nak solat tarawih kena booking dengan isyak. Tapi ada orang tak booking isyak dan tarawih, pasti akan terjadi dia booking maghrib dia tak keluar-keluar. Percayalah cakap saya. Itu masuk 12 hari bulan, 13 hari bulan, masjid tak disediakan iftar. Tak apalah masjid letak air kurma dan sebagainya. Mungkin dia akan duduk daripada maghrib, dia tak keluar isyak juga. Boleh ke? Pasti akan terjadi. Allah mengetahui hati-hati kita, kejujuran kita. Jadi walaupun ayat ini bercakap tentang peristiwa Hudaibiyah, berpindah kepada konteks hari ini, Allah tetap melihat hati kita jujur ataupun tidak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak beribadah, ibadah kita biar jujur. Kita try sistem, tukar email address, tukar bagai-bagai, screenshot je, dia tak tunjuk daripada email, screenshot je. Ni booking saya. Kadang-kadang kita tak check pun nama dia betul ke tak pun. Tapi kita nak kena jujur. Untuk kita merasakan dipermudahkan urusan, ibadah kita perlu berada dalam keadaan kejujuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam peristiwa Hudaibiyah, dalam peristiwa Bai'atul Aqabah, kejujuran itulah yang menjadikan kemenangan. Kejujuran itulah Islam dapat berkembang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dua ayat pertama ini insya-Allah menjadikan satu pegangan pada kita nak merasakan sakinah. Dalam ayat sakinah, yang pertama sekali adalah kejujuran. Yang pertama sekali adalah memahami teguh setia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kerana apa? Adakah kerana kita sebagai seorang muslim yang sebegitu rupa, ataupun mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi keutamaan. Jadi apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memperteguhkan keimanan kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keinsafan, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kita untuk bertemu dengan Ramadan yang tidak lama lagi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami menadahkan kedua belah tapak tangan kami ini ya Allah
Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang besar maupun yang kecil ya Allah, dosa yang kami sengaja atau tidak kami sengajakan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perteguhkanlah iman kami ya Allah, berikanlah kami ya Allah menjadi hamba yang senantiasa istiqamah, hamba yang senantiasa bersujud di mana-mana ya Allah, hamba yang senantiasa beristighfar memohon keampunan daripadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkatlah bala ini ya Allah, angkatlah musibah ini ya Allah, angkatlah ujian ini ya Allah, jauhkanlah kami dari segala malapetaka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sedar dan kami tahu ya Allah, musibah ini adalah sebagai satu peringatan daripada dirimu ya Allah. Maka jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bersujud dan memohon keampunan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kekuatan dan istiqamah bertemu dengan Ramadan-Mu ya Allah. Binakanlah ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini penuh kejujuran dan setia kepada agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ya Allah, ciptalah kami ya Allah, binalah kami ya Allah menjadi hamba yang senantiasa mencari ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah ilmu yang kami dapat ini suatu benda yang bermanfaat ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami dapat ini suatu perkara yang bermanfaat ya Allah. Jauhkanlah daripada segala malapetaka ya Allah dengan ilmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu lah kami bermohon dan berminta ya Allah. Perkenankanlah segala permintaan dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan dengan ayat yang baru, dengan pengisian yang baru. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.